Okey, so kita sambung pelajaran kita iaitu taburan normal. Untuk induksi ni kita ingat balik apa yang kita dah belajar. Kita share dulu. Okay, apa yang kita dah belajar Baik, apa yang kita dah belajar dalam taburan normal ialah kita mendapatkan nilai keberangkalian Okey, kita dah belajar taburan normal ni. Normal dan PRY dalam bentuk PRY iaitu kita dah belajar untuk dapatkan keberangkalian, nilai keberangkalian dan nilai apa? Z nilai Z. Okay, perlu ingat contohnya keberangkalian ni kita ingat balik semula dapatkan nilai keberangkalian apabila diberi Z sama dengan 1.02 sebagai contohlah kat sini kita dapatkan nilai keberangkalian dia. Okey, keberangkalian dia. Apa nilai keberangkalian dia? Sebagai contohlah kita ulang balik sedikit je. Tak perlu banyak-banyak, kita ulang just sedikit je balik apa yang kita dah belajar selama ni. Okey, apa nilai keberangkaliannya? Okey, seperti mana cikgu dah ajar, kita kena lukis graf. Okey, lukis graf. Okey, dan kita dapatkan garis 1.02 di mana di sebelah positif, dan oleh kerana dia lebih besar, okey, dua benda ni SOP ni kita kena tengok dua benda ni, so kawasannya berlorek di sini. So apakah luas ini? Okey, luas ini kita tengok dalam table 1.02 kat mana? Okey, 1.02 dengan 02, okay, nilai dia adalah 0.1539. Okay, so 0.1539. Alright, so oleh itu jawapan kita dalam bentuk keberangkalian, okay, dalam bentuk keberangkalian ialah 0.1539. Okay, ini contohlah, itu dapat keberangkalian. Okay, satu lagi untuk kita dapatkan untuk nilai Z. Sebagai contoh, kita nak dapatkan keberangkalian Z lebih besar dari, contohnya dapatkan Z ini. Okay, apakah nilai Z ini apabila apabila nilai keberangkaliannya ialah 0.3897. Contohlah 0.3897. Okey. So cara ni macam mana pula? Cara ni ialah, ini yang semalam kita belajar. Kita kena lukis juga gambar rajah ni. Sebab apa nak lukis gambar rajah ni? Kita nak tentukan juga kat mana kedudukan Z ni. Ini kena ingat balik Ke mana kedudukan Z ini? Okey, adakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Okey, kalau kes ini dia sebelah kiri kanan Sebab apa? Sebab luas dia kalau ikutkan lebih besar daripada warna merah ini. So dia sebelah ekor kanan. Okey, luasnya ialah 0.3897. Ikut ni lah. Okey, luas dia. So apakah nilai Z ini? Apakah nilai Z yang warna merah ini? Ini yang kita kena tentukan ni. Macam mana dapatkan nilai Z ini? Kita baca dalam table. Okey, lepas tu kita kena cari dalam sebelah dalam kita kena baca dari sebelah dalam keluar. Maksud cikgu, cari 0.3897 kat mana? Seperti mana soalan kita tadi. 0.3897 ini kita kena cari dalam ini dia 0.3897. Okay. Alright, so kat sini 0.3897 ada. Apakah nilai Z-nya? Nilai Z-nya ialah 0.28. Okay, 0.28. So nilai Z kita ialah sebelah positif ni. Ni sebelah yang positif. Sebab tu kena hati-hati kat belah mana Z kita ni kena tentukan dulu. Ialah 0.28. Betul 0.28. Betul. Okay, so dua teknik ini akan kita gunakan dalam
latihan menjawab soalan-soalan SPM ni nanti ya. Okey, cikgu akan bagi soalan cikgu sendiri bukan dalam buku teks. Buku teks tu untuk latihan nanti cikgu akan berikan. Okey. So, faham tak setakat ni? Apa yang kita dah belajar ni? Pertama, dapatkan nilai keberangkalian. Kedua, dapatkan nilai Z dalam penyelesaian taburan normal kita ni. Okey? Alright. So, oleh itu kita sambung. Yang ini sedikit induction apa yang kita dah belajar. Okey, so oleh itu kita sambung ini dia. Okey. Penukaran pemboleh ubah rawak normal X kepada pemboleh ubah PRY Z. Ini kita nak belajar. Hari ini kita akan buat latihan ini. Kita buat sama-sama lah. Okay. So formula dia adalah Z X tolak min. Okay. Ni min bagi sisian PRY. So kita kan tahu dulu Z ni apa. Ni adalah formula Z score nama dia. Ataupun dia tak tulis kat sini. Dia adalah Z score. Kadang-kadang ada orang panggil Z score. Okay. Ini adalah formula Z score. Jadi kita akan gunakan Z score ini untuk menukar pemboleh ubah rawat normal X kepada pemboleh ubah PRY Z. Okay. Faham tak kat sini? Kita nak tukar pemboleh ubah rawat normal X kepada pemboleh ubah PRY Z. Sebab Z ini yang hanya kita boleh gunakan untuk baca table. Okay, table. Table apa? Table yang kita gunakan tadi. Ini table, orang panggil table the upper tail probability. Okay, hujung atas, hujung ekor nama dia lah, senang cerita lah. Okay. So kita akan gunakan formula ini untuk menjawab soalan. Sebagai contoh lah, cikgu dah bagi satu contoh kat sini. Okay, so kita baca sama-sama. Markah sekumpulan pelajar dalam ujian matematik tambahan adalah bertabur secara normal. Okey, bertabur secara normal. Ini normal. X dengan min 55. Ini min kita yang simbol tadi tu 55. Dan variance adalah dalam bentuk simbol sigma square 36. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, carikan keberangkalian. Okey. Jika seorang pelajar dipilih secara rawak, carikan keberangkalian A, markahnya lebih daripada 68. Faham tak setakat ni soalan dia? Okey, so setakat ni soalan ini adalah dalam bentuk normal secara rawak normal. Dia bukan dalam bentuk PRY lagi. So kalau kita nak tulis maksud A ni, okey, kita buat soalan A dulu Maksud A ni ialah keberangkalian X lebih dari 68. Okey, kalau maksud A ni ialah keberangkalian X lebih dari 68. Sekarang ni kita punya taburan adalah normal. Kita nak guna taburan PRY. Taburan PRY, taburan normal PRY ialah dalam bentuk Z. Okey, kita kena tukar dulu dalam bentuk Z kepada Z score markah, Z score formula kita adalah seperti ini. Okey. So faham Setakat ni kita kena tahu dulu soalan ini adalah dalam keadaan taburan normal. Yang sekarang ni kita kena transform. Kita kena tukar dalam bentuk PRY dalam bentuk normal PRY. Kenapa nak bentuk normal PRY atau Z ini? Sebab kita nanti nak gunakan table hujung ekor kita ini. Okay. Alright. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita tengok Sekejap kita kecilkan sikit. Okay. So jadi apa kita buat setelah kita nak tukarkan dulu ni, okay, dalam bentuk Z ni, okay, awak perhatikan pada asalnya dia dalam bentuk X. Okay, dalam bentuk X. Sekarang ni kita jadikan dalam bentuk Z. Nampak tak pertukaran ni?
Bila kita tukar dalam bentuk Z ni, kita kena gunakan formula ini. Formula ini dinamakan Z score. Okay, X tolak mean bagi sisihan piawai. Okay, so macam mana nak selesaikan masalah ini? Jom kita selesaikan sama-sama supaya awak faham betul-betul. Jadi bila kita nak selesaikan masalah ini, okay, pastikan dalam bentuk Z, keberangkalian Z, okay, lebih besar X kita, yang X kita ni, nilai ini adalah 68. Okay, kita gantikan tu 68. 68 tolak mean. Mean kita yang ini, mean kita yang itu, iaitu 55. Manakala sigma yang ini sigma yang ini apa pula? Itu variance. Kalau sigma sepatutnya dia akan jadi punca 36 dan sigma ni sisian piawai 6 kita kena ambil. Okey, jangan ambil variance. Sigma square ni adalah variance. So hati-hati juga So sepatutnya sigma adalah 6 nilai dia. Okey, tolong kirakan untuk cikgu apakah nilai pengiraan 68 tolak 55 bahagi 6? Tolongkan kira cikgu. Berapa nilai tu? So keberangkalian Z mesti lebih besar. Apa nilai dia? Respon. Cuba kira. Cikgu, berapa titik perpuluhan? Ambil sampai 3 perpuluhan sebab dalam table hanya paling besar pun 3 perpuluhan. 2.1667. Okay, kita ambil 2.167. Ya, ambil 3 perpuluhan. Alright, so kita tulis seperti ini. 2.167. Sekejap 2.167. Ambil sampai 3/4 perpuluhan. Cukup. Alright. So dapat 2.167. Okay, yang ini yang kita akan baca table. Mana? Nilai ini yang kita akan baca table. Okay, tabelnya macam mana? Tabelnya kita sebelum kita baca table kena lukis gambar rajahnya. Gambar rajah di mana cikgu ajar nak dapatkan nilai keberangkalian. Okay, sekarang ni kita nak cari keberangkalian. Jangan confuse ya. Keberangkalian yang ini Keberangkalian. Okay, so kita tandakan dulu 2.167 ini kat mana? Macam kita belajar itulah. 2.167 ini di sebelah positif ke? Ya, sebelah positif. Tulis. Okay, so 2.167. Lepas tu kita lorikkan kawasan yang sepatutnya dia ikut tandaan ini. Lebih besar daripada 2.167. Okay, so apa maksud ni? Maksudnya kita kena cari luas ini. Apakah luas ini? Kita baca dalam table kita. Okay, so apa nilai tadi kita nak baca? 2.167. Kat mana 2.167? Cari. Oh, bawah lagi ni. Kita kecilkan sikit. Okay, di sini 2.1. Kalau kita baca kat sini, okay, mungkin kecil sikit daripada awak punya screen tu. Sebab dia kat bawah lagi ni. 2.1, okay, tak apa, cikgu bacakan lah. 2.16. So maknanya di okay, 0.0154 setakat ni lah. Lepas tu 2.167 kena tolakkan. Tolakkan dengan 3. Okay, tolakkan dengan 3. So 0.0154. Okay, buat kat sini. 0.0154 tertolakkan dengan 3. Dia akan dapat 0.0151. So luas dia tadi tu yang kita dapat tadi tu ialah dalam bentuk nilai
positif 0.0154. Jadi nilai keberangkaliannya sekali lagi, okey, nilai keberangkaliannya juga adalah 0.0154. Okey, faham Okey, faham setakat ini? 0.54 kita dah tolak tadi kan? Lupa pula nak beritahu ni. Kita dah tolak tadi bukan 0.54 tapi 0.151 dah tolak tadi ni. Tadi kita tolak ni. Okey. Okey. So, setakat ni faham Alright. So, itulah nilai keberangkaliannya untuk ke markah yang lebih daripada 68. Okey, keberangkaliannya ialah 0.0151. Itu cara kita nak cari nilai keberangkalian. Setakat ni faham? Setakat ni faham Okay, so at the moment kita dapat dalam soalan bentuk normal. Okay, markah lebih daripada 68. Ini dalam bentuk normal lagi. Oleh kerana kita nak dapatkan keberangkaliannya, dia dah bagi mean, dia dah bagi variance atau CCM piawai, kita kena tukar dulu dalam bentuk Z. Okay, kita kena tukar dulu dalam bentuk Z. Daripada X, kita nak tukar kepada bentuk Z. Ini namanya piawai. So, dapatkan nilai Z ni dulu, carikan nilai dia, and then kita guna table keberangkaliannya bergantung pada apa nilai yang kita dapat dalam table tersebut. Okay? Okay, ini setakat soalan nombor A kita sekarang ni. Okay, faham tak setakat ni? Setakat tak faham soalan ni? Alright? Okay, kita tengok soalan B pula. Tengok B. Okay. Markahnya di antara 50 dan 68. Macam mana cerita tu? Markahnya di antara 50 dan 68. Okey, so macam mana buat soalan ni? Okey. So macam mana kita nak buat soalan ni? Soalannya adalah kita baca daripada directly kita baca kat sini, markahnya di antara 50 dan 68, kita kena tulis seperti ini dulu. Ini kalau tak tulis kurang satu markah Dia kena ikut soalan tu. Soalan tu kata 50 dalam bentuk X lagi. Di antara ni maksudnya macam ini. Ini soalan yang kita nak buat. Okey. So dalam bentuk X lagi sebab dia dalam keadaan normal, belum dalam bentuk piawai lagi. Okey. So, apa kita nak buat sekarang ni? Kita selesaikan seperti mana kita dah belajar dalam bentuk soalan B. Kita buat kat sini sebab kawasan lapang ni dulu. Okay, B kita ni, kita kena dapatkan keberangkalian 50x 68. Okey. Sekarang ni kita belum convert dalam bentuk Z lagi. Bila kita dah convert dalam bentuk Z, okey. Formula ini diguna pakai iaitu X tolak min bagi sisian piawai. Sebelah sini pun sama, X tolak min bagi dengan sisian piawai. Maknanya kita kena gunakan kedua-dua ini, gunakan formula ini. Alright, so bila kita dah bentuk dalam bentuk piawai, tadi kita punya min kita berapa tadi? Lupa je. Min kita 55. Min kita adalah 55. Sisian piawai kita adalah 6. Jadi, so kita nak gunakan nilai min dengan nilai sisian piawai ni, nak convert nilai-nilai X pun boleh ubah taburan normal ini kepada bentuk piawai Z. So, kita kena buat macam ni Kiraan X sini 50. Tolak 55 bagi 6. So Z, sekali lagi. X, jadi apa? Kalau kat sini 68. 68 tolak 55 bahagi sigma dia adalah 6. So 6. Alright, so kirakan cikgu kedua-dua belah ni berapa nilai dia?
Apa kita dapat nilai Z kita kiri dan kanan? Maksud cikgu, apakah nilai Z kita lepas kira? Tolong kirakan itu cikgu, berapa nilai dia? Negatif 0.833. Okey, negatif 0.833. Sebelah sini? 2.167. Okey, 2.167. Alright. So, ini yang kita dah dapat. Okey, sekali lagi, ingatkan sebab soalan ni tak susah mana pun. Cuma kita kena faham bahawa bila soalan bagi dalam bentuk normal X, okey, kita kena tukarkan dalam bentuk Z. Bila kita tukar dalam bentuk Z, formula ini akan digunakan pakai. Okay, so seperti inilah kita dah buat tadi. Okay. Alright. So tujuannya bila dia bentuk dalam Z ni kita kena paksa baca table. Wajib baca table. Okay. So kita dapat dalam bentuk seperti ini dan kita kena buat apa dulu? Lukis graf supaya kita dapat tentukan kawasan berlorek tu kita nak dapatnya sebelah mana. Jadi kalau ikutkan graf ini nak cari keberangkalian. Okay. Buat besar-besar sikit ni. Okay, so kita garis tengah-tengah. Okay, kosong. Okay, ini kita tengok dulu. Okay, kat mana negatif 0.83? Kita tulis dulu. Di sini. Agak-agak dah tak payah skala sangat. Kita nak tahu kedudukan je sebelah negatif. 3. Kat mana 2.167? Sebelah kanan, positif. Okey. Okey, gambar raja ni macam wajib juga nak lukis dalam exam nanti. Okey, so jadi kawasan yang berlorek di antara dua nilai ini di tengah-tengah. Alright. So, kita dapat dua nilai ini. 0.8333, 2.167. So, bila di antaranya kawasan yang luas yang berlorek yang kita nak ini adalah yang inilah, yang tengah-tengah ni. So, macam mana dapat nilai yang tengah-tengah ni? Siapa tahu? Nilai Satu tolak luas kiri, luas kanan. Keberangkalian negatif 0.833 dan keberangkalian sebelah kanan. Dalam table, bacaan 2.167 adalah untuk nilai warna merah ini. Bacaan untuk negatif 0.833 ni pun sama juga. Okay, so dalam table dia tak ada nilai khas untuk dapat boncet ini. Tak ada. Dia hanya untuk nilai luas hujung ekor kiri dan hujung ekor kanan. Okey, yang ni masalahnya lah. So maknanya nanti kita kena tolakkan dengan satu. Okey, satu. Okey, so macam mana dapat negatif 0.83333 ni? Kita baca table. Okey, 0.8 kita besarkan sikit. Dapatkan nilai untuk 0.8333, 0.8333 kat mana? Okey, di sini 0.8333. Okey, 83, 0.83. Dia tak boleh sampai 4 dia cukup dengan 833 je. Okey, apa dia? 0.833. Cukup. Alright, so tak ada 3 sampai 4 digit, dia sampai 3 digit perpuluhan saja cukup. So 0.83 kat mana 3? 3, okey di sini 0.2033, lepas tu kita kena ambil ekstra tolak 3 di sini iaitu dengan 8. Okey, 0.2033 tolak 8 sepatutnya kita akan dapat 0.2025. Okey, 0.2025. Okey, so maknanya nilai warna merah ni sepatutnya 0.2025. Okey, setelah kita dah baca table lah. Okey, bagaimana dengan 2.167? 2.167 nilai soalan A kita yang tadi tu iaitu 0.01515. Okey, 0.0151. Itu adalah luas kiri 0.2025 dan kanan
0.015 nilai keberangkalian dia jugalah. So macam mana dapat yang tengah-tengah tu? Yang tengah-tengah tu awak kena tolak dengan 1 kiri dan kanan ya. 1 tu keberangkaliannya 1 tolak 0.2025 tolak lagi dengan 0.0151. Okey, itulah nilai kita. Tolong tolakkan dapat berapa nilai kita ni? Berapa nilainya? Sampai dapat? 0.7824. 0.7824. Okey. So warna hijau ya, luas ni ialah 0.7824 dan juga nilai kebarangkalian dia. Okey, ini caralah kita nak buat. Ini contoh soalan SPM so kita kena faham betul-betul. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Setakat ni faham ya? Setakat ni? Alright, setakat ni kita mencari nilai kebarangkalian kebarangkalian seperti mana kita buat ni tadi, dapatkan nilai kebarangkalian. Baik, untuk yang contoh yang kedua, kita tengok contoh yang kedua. Okey, sebagai contoh yang kedua. Baik. Contoh yang kedua. Jisim sekeping biskut jisim sekeping biskut adalah bertabur secara normal. Bertabur secara normal. Okey. Dengan min 7 gram. Okey, ini kita punya min kita. 7. Dan sisian piawai. Okey, sisian piawai betul sigma je, tidak ada square. Sigma square tu variance Alright, dah ada dah ni. Carikan keberangkalian biskut yang dipilih secara awak yang mempunyai jisim lebih dari 7.25. Alright, soalan A. Maksudnya apa? Keberangkalian masih dalam bentuk normal biasa iaitu X 7.25. Alright. 7.25. Okey. So sekarang ni kita nak convert X ni kepada bentuk normal piawai. Iaitu dalam bentuk simbol dia Z dengan keadaan formula yang kita guna pakai ialah Z score X tolak min. Okey, seperti ini. Right. Tujuannya nanti kita boleh baca table untuk dapatkan keberangkaliannya. Jadi, apa seterusnya? Kira di mana keberangkalian Z tolak pula keberangkalian Z lebih besar X kita yang ini 7.25 tolak min. Min kita 7 bagi sisian piawai. Sisian piawai kita adalah 0.2. Okey, kirakan ni untuk cikgu. Cikgu tak ada kalkulator? 1.25. 1.25. Alright. So kita tulis kat sini sama dengan keberangkalian Z lebih besar dari 1.25. Alright. So macam mana dapat nilai ni? Okey, baca table. Tapi sebelum itu seelok-eloknya kena lukis gambar raja. Bahasanya cikgu lukis gambar raja ni di sinilah. Okey, bila cikgu buat menjawab soalan peperiksaan, cikgu tunjukkan kepada pemeriksa, cikgu buat seperti ini dan cikgu tandakan kat mana kedudukan 1.25 di sebelah kanan sebab dia positif, and then cikgu lorikkan mengikut ketaksamaan yang diberikan sebelah kanan. Alright, so kalau hujung ekor ni, inilah luas hujung ekor, terus boleh baca dalam table. Kalau kita baca table hujung ekor, padam ni semua. Okey, 1.25 di mana? 1.25 kalau ikutkan di sini 1.25 ialah 1.2 di sini dengan 5. Alright, 5 ni lah.
Alright, so 0.1056. Okey, itulah jawapan kita. Kita letak secara terus kepada sini, iaitu 0.1056 ke barangkalian. Luas dia pun, maksud luasnya, luas dia pun 0.1056. Alright, inilah caranya kita menjawab soalan SPM. Okay, setakat ini setuju Faham tak? Alright. Okay, so ingat penggunaan formula Z-score. Okay, Z-score ialah X tolak min sama dengan CCM Y. So ini yang kita akan gunakan bila kita nak tukar, convert kita nak convert dalam bentuk Z. Alright, so jadi soalan B. Kita tengok soalan B pula. Apa soalan B ni dia kata? Okay, tengok jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih T gram. Oh, gram ni tak tahu. Dia cuba sebut mention T. Macam soalan A dia dah bagi dah 7.25. Soalan A dia bagi 7.25, cari keberangkalannya. Sekarang ni dia bagi dalam bentuk gram tu tak tahu. Tetapi nilai keberangkalannya tahu 80%. Yang ini yang kita belajar semalam. Yang mana? Yang kita belajar dapatkan nilai Z. Seperti ini kena lukis, lepas tu kena tahu kedudukan Z tu sebelah kiri ke sebelah kanan bergantung kepada ketersamaannya. Ingat tak? Semalam kita belajar ni. Soalan B ni, biasanya soalan SPM dia akan bagi dua keadaan soalan. Soalan A mencari keberangkalian, soalan B ni kita kena cari nilai Z. Semalam yang kita belajar tu. Ini kena faham betul-betul ni. Ini kena faham Okay, so kita tengok soalan B ni betul-betul seleloknya sebab soalan ni agak confusing sebab dia menggunakan formula Z ni. Okay, so hati-hati. Okay, so apa kita nak buat? Okay, padam ni semua. Tak apa, kita buat ke tempat lain dulu. Okay, kita buat kat bahagian papan conteng-conteng. Okay, so maksud soalan ni ialah apa dia kata ni, sekali lagi cikgu baca supaya kita faham betul-betul. Jangan kita confuse Jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada T gram, carikan nilai T. Apakah maksud semua ni? Kita kena tanya tu dulu. Apakah maksud semua ini? Kalau kita translate macam soalan A tadi, soalan tadi A tadi ialah PX lebih besar pada 7.25. Cari keberangkaliannya. Okay, sekarang ni kita nak tulis dalam bentuk X dan kita nak convert ke dalam bentuk Z. Macam mana nak bentuk dalam bentuk Z ni? Okay, kalau kita pergi ke bahagian conteng-conteng, maksudnya soalan B kita ni, keberangkalian X, okay, sekali lagi, kita kena faham betul-betul, mempunyai jisim lebih daripada T gram. Okay, lebih daripada T. Sekarang ni T ni kita nak cari ni. Ingat tak seperti mana yang kita belajar semalam tu? Sama dengan, sama dengan nilai keberangkalannya bagi 80%. Okay, kalau ikut keberangkalian 0.80. Faham tak? So satu set soalan ini cikgu dah terjemahkan. Jika 80% daripada biskut mempunyai jisim lebih daripada T gram, carikan nilai T. So cikgu dah translatekan dia seperti ini. Okay, faham tak? Ini soalan B Alright, so macam mana nak menyelesaikan masalah ini? Seperti mana kita belajar semalam. Ingat tak? Nak dapatkan nilai T. Tapi sekarang ni awak jangan keliru pula. Sebab sekarang ni dia belum convert dalam bentuk PRY. Faham tak? Sekarang ni dia masih dalam bentuk X lagi. Ingat, kita kena jadikan dia dalam bentuk PRY dulu. Dalam bentuk apa? Bentuk apa ni? Dalam bentuk keberangkalian Z. Hati-hati dalam keberangkalian Z. Oleh itu kalau kita sambung lebih besar dan Z-score yang kita nak gunakan ialah formula dia mean pula.
X tolak min bahagi CCM piawai. Okey? So seperti tadi T ni kita jadikan X, nilai X kita T tolak min bahagi sisihan piawai. So ini semua adalah 0.8 ataupun 0.80 pun sama, tak ada masalah. Okay, alright. So macam mana nak selesaikan masalah ini? Alright, so sementara tu kita tahu min dia apa? Dalam soalannya min dia ialah 7. Okay, min dia adalah 7, terpadam ni 7 dan sisian piawainya adalah 0.2. Okay, dia dan min dia 7 dan sisian piawainya adalah 0.2. So kita tulis 7 dan sisian piawainya adalah 0.2. Okay. Now, ini jadi keliru budak-budak Sekarang ni, kita dah dapat dalam bentuk Z lebih besar T tolak 7 bahagi 0.2. Sepatutnya ini adalah satu nilai. Tapi kali ni nilai ni kita tak tahu. Kita anggap je sebagai, kalau semalam kita letak M. Katakan ini M. Ada banyak sangat benda ni. Katakan kita anggap ni sebagai M So P Z lebih besar M sama dengan 0.8. Okey, kita anggap ini adalah M. Anggaplah sebab kita nak keliru banyak sangat benda kat situ. Ingat tak macam mana semalam kita buat penyelesaiannya? Katakan ini M. Okey, M. Okey, sekarang ni kita nak tahu kedudukan M ini sebelah mana. Dalam graf. Kedudukan M ni sebelah mana? Kalau ikutkan dalam graf kita, okay, kita dah anggap semua ini M. Okay, jangan keliru Kita jadikan ni semua M dulu. Okay, M ini kedudukannya ni sebelah mana? Kalau kita lukis graf, adakah dia sebelah kiri atau kanan? M sebelah kiri ke M sebelah kanan? Kedudukan ini. M sebelah kiri ke atau M ni sebelah kanan? Kita anggap ni semua M dulu sementara ni. Okey, so macam mana? Dia sebelah kiri ke sebelah kanan? Siapa tahu? Kiri. Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Sebab mengikut SOP, mana cikgu dah kata, salah kita padam ni dulu. Kita mau ini, dia sebelah kiri Kenapa sebelah kiri? Mana cik kita dah belajar semalam. Sebab kalau dia sebelah kiri, kalau kita tengok ketaksamaan dia di sini. Ketaksamaan dia di sini lebih besar, maknanya kalau kita tanda M sebelah sini, dia lebih besar atau ke kanan M, bermaknanya luas dia sebanyak ini. Okey, sebanyak ini. Betul tak logik luas tu 0.8? Ya, logik 0.8. Okay, so logiknya dia sebelah kiri M dia tu dan luasnya sebesar itu 0.8. Okay, so nak baca table, kita tak boleh baca table 0.8 dalam tak boleh. Kita tak ada nilai 0.8 dalam ini. Okay, paling tinggi pun 0.5. So ingat macam mana kita nak baca, kita nak dapatkan nilai M itu adalah nilai Z di luar ini. Nilai M tu adalah nilai Z yang di luar ini. Kita nak dapatkan nilai Z tersebut. Okay. Alright. So macam mana kita nak baca? Pertama, kita kena pastikan hujung ekor dulu. Hujung ekor. Nilai hujung, luas hujung ekor ni, kita tolak 1 dengan 0.8, dia adalah 0.2. Okay. So nilai 0.2 ini yang kita baca dalam table. Okey, kat mana kita nak dapat nilai 0.2? Okey. 0.2 0.2 kita kena baca dalam sebab nak dapatkan nilai Z. Jangan confuse 0.2 di mana kita boleh dapat paling cantik. Cikgu dah dapat dah kat sini. Paling cantik 0.2 di sini. 0.2005.
Sebab dia tak ada tepat 0.2. Oleh kerana tak ada tepat 0.2, kita kena ambil yang paling hampir besar sikit. Gini lah 0.2005. So setakat ini nilai yang kita Z kita ini ialah 0.8, okay, 0.8 dengan 4. Tetapi kita kena tolakkan 5 ni. Ada tak nak tolakkan dengan 5? Ada. Bila kita tolak dengan 5 ni, kita dapat 0.2000. So sepatutnya nilai Z kita tu adalah 0.842. Alright. Okay. Faham tak maksud cikgu ni? Okay. So dapatkan nilai ni. Okay. Kita balik kepada conteng-conteng tadi. Bermakna M kita ni, M kita yang cikgu circle ni adalah 0.842. Okay. 0.842. Betul ke salah? Kita tanya dulu. Yang M kita tu. Salah, kena negatif. Ya, sebab kedudukan kedudukan ni sebelah negatif. So sepatutnya dia adalah negatif 0.842. Okay, alright. So kita dah dapat nilai tandaan M itu ialah negatif 0.842. Setakat ni lah. Kita tak habis lagi ni. Sebab tadi kita dah andaikan M itu adalah T tolak 7 bahagi 0.2. Oleh itu, buat sebelah tepi. Oleh itu, ni maksud timbul oleh itu, kita tulis seperti ini. T tolak 7 bahagi 0.2 sama dengan M. M tadi apa? Negatif 0.842. Ini memang sangat budak confused. Apa kita akan tengok latihan-latihan seterusnya lepas ni bagi kita lebih mantap dan faham. Alright, so setakat ini next step, cari nilai T seperti mana kehendak soalan kita. Okey, tolong cari tak apakah nilai T kita? Tolong kira. Okey. Okay, apa nilai T kita? Pindah-pindah tambah tolak dapat berapa? 7.1684. 7.1684. 7.6 negatif kan? Tak ada negatif kan? 1684. Oh, 1684. Betul? 7? Cikgu tak ada kalkulator ni? Sekejap 1684. Okey, yang lain okey, setuju tak? Ke dapatlah jawapan lain? Cikgu, saya dapat 6.8316. Oh, 6.8316. Mana betul ni? Cuba kira betul-betul. Siapa dapat sama dengan 7.168 atau 6.831? Oh ya, cikgu. Cikgu, saya dapat 8316. Oh, 6. 6.8316. Oh, sama okey. cikgu. Sama Okey, 68 6.8316 Okey, kita ambil sampai 3 digit pun tak apa. Alright, 3 perpuluhan is okay. Jangan boleh juga sampai 4 perpuluhan tapi kalau boleh 3 perpuluhan tu dah memadai lah. So kalau kita ambil 3 perpuluhan tu dia akan jadi padam So nilai T kita ialah 6, kita ambil 3 perpuluhan je lah ataupun post significant figure. Alright, okay, baru betul gram 6.832 gram kalau ikut soalannya G ni gram Okay, alright, so faham tak setakat ni? Ini contoh soalan SPM yang awak kena jawab nanti. Okay, nak lagi? Kita buat lagi latihan Okay, kita masuk ke contoh soalan lah, sebenarnya soalan. Saya sebenarnya nak you guys tolong buat sendiri soalan ini. Apa kata, kita tengok dulu soalan tu dulu. Soalan yang ketiga lah sebenarnya. Sebenarnya soalan apa ni?
Okey, kita tengok soalan satu. Ini soalan daripada soalan SPM yang tahun lepas ya. Contoh lah. Bukan contoh, ini memang soalan SPM. Okey. Kita jadikan sebagai kita punya latihan. Okey. Tinggi sekumpulan ahli cadet yang mengambil bahagian dalam pembarisan hari kebangsaan adalah bertabur secara normal dengan min 165 dan sisihan piawai 8 cm. Okey, min dia 165, kita tulis kat sini dulu supaya kita clear dan jelas. Okey, min, alamak hilang pula. Sekali lagi. Min, tak tulis penting ya. Okey, dah. Min dia adalah 165 dan sisihan piawai sigma saja, jangan sigma square. Okey, so 8. Okey, 165. Alright. So, cari keberangkalian seorang ahli cadet dipilih secara awak adalah di antara 157 cm dan 177 cm. Okey, so macam mana nak tulis ni? Soalan A, kita tulis dulu mengikut soalan, kita terjemahkan 157 dalam bentuk normal X dulu. 177. Okey. Sekarang ni kita cuba jawab sebab nak kena convert dulu dalam bentuk Z. Nak convert dalam bentuk Z seharusnya kita kena gunakan formula X tolak min bagi sisihan piawai skor Z sama juga sebelah sini min dengan sisihan piawai bahagikan dengan sisihan piawai. Alright. So sekali lagi kita dah menjalankan pertukaran convert kepada dalam bentuk Z. Seharusnya kena gunakan formula ini tadi. So kita cuba selesaikan satu persatu. Okey, apakah nilai X kita di sini? Pertama, okey, untuk yang X 157 tolak dengan min 165 bagi dengan sisihan piawai dia 8. Alright. Kemudian Z sebelah sini pula 177 sebab nilai 177 tolak 165 bahagi dengan sisihan piawai dia 8. Kirakan cikgu kedua-dua belah ini nilai dia apa? Apakah nilainya? Negatif apa dah? Ni negatif apa dapat? Negatif 1. Oh, yang satu. Z. Okey, apa lagi? 1.5. 1.5. Alright. So, sekali lagi kita dapat nilai piawai kita negatif 1 di antara negatif 1 dan 1.5 seperti ini. Alright. So, jadi seharusnya cikgu nasihatkan bagi mereka yang nak supaya kita tidak cuai, seelok-eloknya kita boleh lukis. Nak lukis tu tak susah mana pun. Kat mana tahu kedudukannya ni yang penting sangat. Okey. So negatif 1 ni adalah sebelah sini. 1.5 adalah positif sebelah kanan. Okey, and then kita lorekkan kawasan yang dikendaki di antara. Alright, sekali lagi kita kena dapatkan luas tengah-tengah ni, kita kena dapat luas sebelah kiri dan luas sebelah kanan. Kita tolak dengan 1. Boleh? Okey, cuba awak dapatkan nilai tu. 1. Okey, kalau negatif 1, kita ambil nilai 1 kan. Kat mana nilai 1? Ini saja. Kita ambil ni. Padan yang lain ni pening kepala baik sangat. Okey. Jadi nilai 1 kita di sini saja. Dah dapat dah.
0.1587. Okey, kita tulis lah. Okey, yang sebelah kanan ni apa luas dia? Kita baca table 1.5 1.5 ni 1.0. Jangan baca 1.0. 1.5 di sini. 1.5 adalah di sini. 0.0668. Cara kita baca lah. Jangan salah baca So sebelah ini adalah 0.06 apa ni? 68. So oleh itu keberangkalian di antara negatif 1 Z 1.5 ialah, tulis juga dalam kerja ni kena tulis juga tau. Kata tulis nanti dia orang kata awak ni macam mana dapat nilai ni, nanti akan tanya benda macam itulah. Tolak. Okey, kirakan ni untuk cikgu berapa nilainya? Tolong Tishan, tolong semua orang. Berapa nilai kita dapat ni? 0.7745. Okey, 0.7745 dalam kebarangkalian. Okey, faham tak setakat ni? Tak susah Okey, good. So gambar raja kena ada cantik kalau ada gambar raja. Ada setengah orang dia tak ada. Sebenarnya nak lukis gambar raja ni tak ada markah Tak ada markah. Dia hanya jalan kerja ni saja ada markah. Okey, tapi sebagai gambar raja ni ada sebagai satu panduan nak tahu kedudukan. Seleloknya kena lukis juga walau macam mana pun. Okey. So, sekali lagi kita dapat soalan A. Okey, soalan B pula. Cari bilangan ahli kadet yang tinggi mereka adalah di antara 157 cm dan 177 cm, diberi bahawa terdapat sekumpulan 2,000 orang ahli kadet. Macam mana jawab soalan ni? 2,000 darab dengan 0.7745. Yes, sebab itu kenapa kita kena cari keberangkaliannya. Kalau kita ada sejumlah murid, kita nak tahu berapa ramai yang murid ni di antara 157 dan 177 cm. Kita tak boleh nak pilih satu orang seorang-seorang, satu orang. Kalau kita ada probability ni, keberangkalian nilai ni, okey, kita boleh anggarkan dalam contohnya 2,000 orang ini, yang dalam kalangan 2,000 orang ni, bilangan yang mempunyai ketinggian 157 dan 177 ialah berapa? Caranya, soalan B, kita hanya perlu 2,000 kita darabkan dengan 0.7745 nilai keberangkalian kita tadi. So, kira berapa ni? Berapa dapat? Berapa bilangan? 1,549. Yes. So, bilangan kadet yang mempunyai ketinggian berapa ketinggian tadi? Kita kalau kesimpulan kita lah 157 hingga 177 ialah 154 apa tadi? 154 9. Okey. Ahli kadet. Okey. Kalau kita nak buat kesimpulannya yang mempunyai tulis lagi cantik, yang mempunyai ketinggian di antara 157 cm hingga apa ni? 177 cm. Ini cara detail lah. Cara kita nak jawab soalan dapat markah penuh. Okey. Kalau ditulis 1549 ahli kadet pun sebenarnya dah okey. Tapi kalau kita nak lebih mantap lagi jawapan kita, 1,549 ahli kadet yang mempunyai ketinggian di antara 157 hingga 177 cm. Okey, faham tak setakat ni? Kita dah bincang soalan SPM ni. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni kita dapat 10 markah. Ini 10 markah 5 markah soalan A, 5 markah soalan B. Lebih kurang lah.
lebih kurang. Okay, so faham setakat ni? Kita tengok soalan nombor 2 pula. Cikgu ambil contoh soalan SPM dari tahun-tahun lepas Okay, kita tengok nombor 2. Ni tahun berapa cikgu tak ingat. Tapi ada keluar. Kita tengok tahun nombor 2. Okay, tadi tentang ketinggian murid-murid kadet. Kali ni kita nak tengok tentang ikan pula. Okay, kita tengok dalam satu kolam menternak ikan air tawar. Berat sejenis ikan bertabur secara normal dengan min 1.0. Okey, min kita dah tahu. 1.0 tak betul. 1 pun dah okey dah. Kilogram dan variance dia adalah 0.09. Variance kita nak sisian piawai, bukan variance. Variance dia ialah 0.09. Kalau sisian piawai kita kena puncakan ya. Okay, so kalau sisian piawai, padam dulu, tak terbelas. Dan cikgu suka highlightkan dulu benda ni dulu. Kuasa 2, variance adalah 0.09. Okay, kalau sisian piawai, kita kena transfer punca ni, kuasa ini. Okay, so kita akan dapat nilai apa? Punca 0.09 adalah 0.3. Okay. Okay, ini yang nilai kita nak dapat. Kita nak gunakan. Okay, setakat ni faham Alright, so carikan keberangkalian seekor ikan yang dipilih secara rawak adalah kurang daripada 0.82 kg. Okay, so tengok soalan A kita ni. So macam mana kita terjemahkan? Kita buat masa ni masih dalam bentuk X tapi kurang 0.82 kg. Setakat ni kita buat macam ni dulu. Kita terjemahkan dalam bentuk normal, taburan normal. Dalam bentuk piawai dia, taburan normal piawai, kita kena convert X kepada Z. Okey, sekali lagi ingat formula. Jangan salah formula sebab cikgu tengok budak form 5 tahun lepas dia salah formula. Terbalik ni dengan variance-nya, kedudukannya. Okey, macam ini. Jadi bila kita jadikan dalam bentuk Z, kita letaklah nilai-nilai dalam bentuk Z kita, Z score formula, X kita adalah 0.82, tolak min, minnya 1 dan sisian piawai dia 0.3 jangan 0.09, 0.3. Okey, kirakan ni untuk cikgu. Berapa you dapat? Negatif 0.6. Yes, negatif. Okey, tulis lagi macam ni. Negatif 0.6. Adik, lukis gambar aja. Seleloknya. Kena lukis juga. Cikgu pun tak terlepas nak lukis So kat mana kedudukan negatif 0.6? Sebelah kiri. Dan kebetulan dia cakap kat sini. Luahnya ke kiri dia lagi. 0.2 pula. Apa? 0.6 tadi 0.6. So luahnya adalah sebelah kiri ekor. So kita boleh terus baca table 0.6. 0.6 Z table kita ialah di sini. Ini dia 0.2743. Alright. So luasnya 0.2743 2743 luasnya dan begitu juga dengan nilai kebarangkalian 0.2743. Alright, so itu kita punya nilai kebarangkalian mengikut soalan ini. Okey, faham setakat ni? Alright, so kita tengok soalan yang kedua. Soalan ini seperti contoh tadi. Contoh yang kita buat soalan B Alright, ini dia. Diberi 30% daripada ikan mempunyai berat lebih dari M kilogram. Carikan nilai M. Ni macam tadi. Macam dia. Cerita dia, alamak hilang pula. Ceritanya tadi cari nilai Z. Semalam punya lesson. Dia beri 30% daripada ikan mempunyai berat lebih daripada M kilogram. Carikan nilai M. Okey, ikutkan ni kita nak cari nilai Z dia.
Bukan nilai kebarangkalian ingat So, kalau ikut terjemahan ni, 30% daripada ikan mempunyai berat lebih daripada M kilogram. Carikan nilai M. Okey, sepatutnya soalan B kita kena tulis keberangkaian X lebih besar dari M. Okey, di mana kita letakkan dia adalah 30% 0.3. 30%. Okey, kes ini adalah kita mencari nilai Z dia. Dicari nilai M dia ni dulu. Apakah nilai M kita ini? Okey, pada peringkat awal ni, ini masih dalam bentuk normal biasa. Ini masih dalam bentuk normal yang biasa. Kita nak jadikan dalam bentuk PRY. Walau bagaimanapun kita kena tukar dulu daripada bentuk X ini ke dalam bentuk Z. Okay, ini kena ingat sebab ramai orang tak buat macam ni. Okay, so saya memang slow and steady menerangkan Okay, jadi kita percepatkan, masa kita pun dah nak habis. Apa cikgu terangkan hari ni, penerangan cikgu aja. Tukarkan ke dalam bentuk Z lebih besar daripada M tolak min bahagi sisian PRY. Buat macam ni dulu. 0.3. Okey, buat seperti ni dulu. Okey, apakah nilai min tadi? Min kita tadi adalah 1, manakala sisian PRY kita adalah 0.3. Okey, buatlah. Keberangkalian Z lebih besar daripada M tolak min 1, 0.3 sisian PRY. Okey, sekali lagi. Untuk mengelakkan kekeliruan. Ingat katakan kita andaikan banyak-banyak ini kita ambil sebagai A. Okey, kita anggap ini sebagai A dulu. Kita anggap ni semua A dulu. Supaya kita jangan keliru. Okey, anggap ni A, semua ni A. Jadi bila kita lukis gambar raja, kat mana kedudukan A ni? Siapa nak tahu? Kat mana kedudukan A kita? Kita kena tentu dulu kedudukan. Kat mana dia? A kita ini. Adakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Siapa boleh bagi answer? Siapa boleh bagi answer? Kedudukan A, adakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Siapa boleh bagi answer? Kanan. Kanan. Setuju? Ya, betul setuju. Cikgu pun setuju sangatlah. Sebab dia sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Sebab kalau ikut SOP dia ikut ketaksamaan, katakan ni semua A tadi, kita anggap ni A. Jadi dia lebih besar ni, kena ambil kira. So jadi ini semua sikit tu saja. Luasnya yang kita nak, logik tak 0.3? Yes, logik lah 0.3. Kalau A sebelah kiri, kita lorekkan A ni, kalau mengikutkan ketaksamaan ini, dia sebanyak ini. Tak logik ini 0.3, tak logik. Sebab itu kita kena lukis juga gambar raja. Ikut soalan. Ini yang senang-senang okey lah kot. Tapi kalau ada soalan yang twist sikit, awak kena lukis juga gambar raja. Awak macam mana nak tahu kedudukan A ni kat mana. Alright. Kalau kita dah tahu 0.3, ini dah sangat senang. Sebab kita hanya terus kepada table, kita baca dari dalam keluar. Maksud cikgu dari dalam keluar ini ialah kita kena cari nilai 0.3 di dalam. Bukan nilai Z, kita nak cari nilai Z. Okey, nilai 0.3 tu adalah nilai kebarangkalian dalam ini. Okey, so kat mana nilai 0.3 kita boleh dapat? Tak silap cikgu, yang paling dekat ni, antara dua ini kita ambil yang paling besar. 0.3015. Apa nilai dia? Apa nilai Z dia? Sorry. Okey. Okey, nilai Z dia ialah kalau ikut kat sini 0.52. Setakat ini 0.52. Dan seharusnya kita kena tolak dengan satu nombor. Kat sini kalau kita boleh tolak 15, kita cari yang kat sini tak ada 15 kalau kita tengok kat sini. Kita ambil yang paling dekat lah, paling hampir boleh tolak lah. Kita ambil 14. Boleh tak, setuju tak? Kita ambil 14 kat sini. Nampak tak nilai 14 ni? Dia sebaris dengan ni.
Nampaknya dia tak ada 15, nak tolakkan 3015 tu tak ada nak tolakkan dengan 15. Yang paling hampir kita boleh ambil 14. Sebab kalau 0.3015 tolak dengan 14, kita akan dapat 0.3001. Hampir dah tu 0.3. Okey, sebab soalan kita nak 0.3. Okey, 0.3. Alright. So itu gambar raja kita lah. Okay, so jadi so kita punya nilai Z kita ialah tadi apa cikgu dah tanda tadi? 0.5 24. Okey, 0.524. Jadi nilai A tandaan kita ni yang kita tak tahu tadi adalah 0. Positif 5, 2, 4. Ini untuk A kita yang kita anggap sebagai M tolak 1 bagi 0.3. Belum habis lagi Oleh itu barulah kita cari kehendak soalan apakah nilai M tolak 1 bagi 0.3 sama dengan 0.524. Sama kan ni Sebab A tadi kita andaikan ni semua A dan A kita tadi kita dapat nilai 0.524 dan seterusnya. Boleh tak you guys carikan nilai M? Okay, tolong cari nilai M. 1.1572. Betul, 1.1572 kalau ikut soalannya kilogram. Okay, ni kena hati-hati Sebab kadang-kadang kita just tulis 1.1572. Akan tolak markah bila dia tak ikut soalan kilogram. Okay, so M ni adalah kilogram. Faham setakat ni? Kishan okay? Okey cikgu. Okay, good. So setakat ini sajalah. Ada lagi 2 soalan kita akan bincang kemudian. Next class lah. Soalan yang lebih rumit, lebih mantap lebih kebat lagi sebenarnya. Ada lagi. Ni setakat paper 2 ni memang soalan paper 2 dia tak ada paper 1. Ini kena hati-hati So jadi kita sambung untuk kelas yang seterusnya nantilah boleh So I off record dulu. Jangan lupa isi kehadiran. Boleh off record dulu. Siapa yang record ni Grace Ya, cikgu saya off. Saya off dulu Okay. Okey, jangan lupa isi kehadiran masing-masing, tolong isi. Cikgu dah buat kehadiran ni nak beri laporan kepada